Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Alhamdulillah dapat kita bersua lagi di dalam sesi seterusnya. Kali ini saya akan berkongsikan mengenai tips panduan ujian online psikometrik bagi sesi 2024. Saya ingin menarik perhatian semua untuk subscribe dulu video yang saya keluarkan ini untuk anda tidak terlepas segala info dan notification yang saya. Okey, di sini saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Hambali tim Info Kejaya. Kami merupakan provider rujukan exam dan temuduga khususnya untuk bantu tuan-tuan memperlengkapkan diri di dalam alam temuduga kerajaan ini. Okey, kita pergi ke step seterusnya. Okey, apakah itu ujian psikometrik? Okey, ramai yang bertanya kepada saya. Okey, apakah itu ujian psikometrik? Okey, sekiranya tuan-tuan belum pernah ambil, okey, ataupun pernah ambil dan gagal, okey, di sini saya akan kongsikan sedikitlah tips mengenai persediaan untuk ujian psikometrik ini. Okey, ujian psikometrik ini mungkin berbeza dengan ujian psikometrik yang tuan-tuan ambil sebelum ini. Okey, ini adalah khusus untuk di alam pekerjaan. Ujian psikometrik di alam pekerjaan di mana ujian ini akan menilai, secara ringkasnya menilai personality, minat, kecenderungan anda, sama ada tuan-tuan ni banyak menjurus ke arah positif ataupun ke arah negatif. Okey, okey. Apakah soalan yang ditanya? Okey, apakah format ujian psikometrik ini? Okey, format ujian psikometrik ini, okey, untuk makluman, psikometrik ini adalah salah satu ujian di bawah PSEE, Public Service Examination Entry. Okay, salah satunya dia ada ujian psikometrik. Kemudian dulu-dulu ada ujian aptitude. Okey, ujian psikometrik, okey, agak ringan, okey, agak ringan berbanding dengan soalan ujian aptitude. Okey. Ini kerana tuan-tuan akan diberi satu set yang soalan, contoh soalan yang agak ringan, okay, dan tuan-tuan perlu membuat pilihan jawapan seperti yang tertera di hadapan. Kadang-kadang tuan-tuan diberi 5 set jawapan, 4, 2, okay, tuan-tuan perlu pilih salah satu. Okay. Contohnya, tuan-tuan boleh pilih sangat tidak setuju, tidak pasti setuju. Okay. Ada soalan yang kena tuan-tuan kadang-kadang kena buat betul atau salah, wajar atau tidak wajar. Okay. Ada yang tidak setuju, amat tidak setuju. Okay. Dan pelbagai variasi itu boleh dibuat. Okay. Dia tak ada, bukan spesifik jawapan perlu A ataupun perlu B. Okay. Dia bergantung kepada jawatan. Okay. Sekiranya jawatan tersebut memerlukan orang yang contoh yang boleh bekerja sama di dalam satu kumpulan. So, soalan-soalan psikometrik yang direka akan menjurus terhadap spesifik jawatan tersebut. Okey, faham ya? Okey, seterusnya, markah lulus. Berapakah markah lulus untuk ujian psikometrik ini? Okey, sebenarnya tiada markah lulus ditetapkan. Okey, tiada markah lulus ditetapkan. Hanya melepasi ataupun tidak melepasi. Seperti yang saya terangkan tadi, soalan psikometrik ini dibuat khusus untuk talent ataupun sesuai untuk sesuatu jawatan. Sekiranya jawatan tersebut yang seperti saya terangkan tadi berkehendakkan untuk orang yang boleh bekerjasama di dalam satu kumpulan, dia akan sesuaikan dengan sesuatu jawatan tersebut. Sama ada tuan-tuan melepasi tahap yang ditetapkan ataupun tidak melepasi. Okay, tuan-tuan tak perlu risau. Okay, tuan-tuan hanya just ambil exam ini dan perlu membuat, apa yang penting tuan-tuan perlu membuat persediaan lah. Okay, berapakah jumlah soalan? Okay, jumlah soalan sebenarnya tidak tetap. Okay, tidak tetap, bergantung kepada jawatan. Dulu-dulu mungkin dia tetap, tapi sekarang ni trend sekarang yang saya lihat, okey, dia bergantung kepada jawatan. Ada yang sikit, okey, ada yang banyak. Okey, kadang-kadang 199 soalan, kadang-kadang 90 soalan. Ada setengah jawatan tu 400 lebih soalan. Okey, ia bergantung kepada jawatan. Okey, apa yang penting tuan-tuan perlu membuat persediaan yang terbaik. Untuk menghadapi ujian psikometrik ini, tuan-tuan perlu membuat sedikit persediaan latih to be. Okey, kenapa?
kerana setiap satu soalan, satu soalan yang direka dia ada merit tertentu dan ada hasrat tertentu oleh pihak penguji. So tuan-tuan kena tahu kenapa pemilihan jawapan tersebut dibuat. Jangan simply tuan-tuan hentam je jawapan. Ini saya akan terangkan sebentar lagi. Contohnya yang di atas ni, saya selalu mudah berasa takut. Ada 5 pilihan jawapan yang boleh diberi. Sama ada sangat tidak setuju, tidak pasti, setuju ataupun sangat setuju. Tuan-tuan kena tahu di setiap jawapan tersebut, kenapa pemilihan jawapan tersebut dibuat. Di sini saya terangkan penerangan mengenai setiap jawapan tersebut supaya apabila anda bersedia ujian nanti, tuan-tuan tahu apakah trik dia ataupun trik dan trik pihak penguji sebenarnya nak. Tuan-tuan kena faham. Dia bukan simply tuan-tuan hentam saja. Dia ada pro and con. Kalau tuan-tuan hentam saja, dia akan menyebabkan jawapan tuan-tuan ni lari daripada kehendak asal dia. Dan bercampur-campur. Nanti sistem komputer dia tak tahu nak pilih macam mana. Tuan-tuan ni dia nak classifykan tuan-tuan ni orang jenis mana, dia akan pening. Sebab jawapan ni secara objektif di dalam sistem komputer dan benda ni dah set automatic. Dah set automatic dan akan ada result dia nanti. Tuan-tuan jangan ambil risiko sebab persaingan adalah amat tinggi. Bayangkan untuk 10 jawatan hanya 200 orang diluluskan daripada contohnya 20,000 orang yang mengambil. Persaingan amat tinggi. So tuan-tuan perlu membuat persediaan yang rapi. Bagi mendapatkan rujukan yang saya paparkan di sini, tuan-tuan boleh dapatkan di laman web www.panduankerjayakerajaan.com. Jangan tersalah website, kerana dengan website ni saya beri bonus, beri bonus untuk persediaan yang lebih. Adakah terdapat group study untuk ujian psikometrik ini? Group study ini khas VVIP psikometrik dan latih tubi psikometrik ni saya berikan khusus untuk kepada sesiapa yang mendapatkan rujukan di website saya sahaja. Di www.panduankerjayakerajaan.com. Jangan tersalah website. Dengan adanya bantuan-bantuan seperti ini, tuan-tuan lebih memahami. Sekiranya tuan-tuan mempunyai apa-apa persoalan, sekiranya tuan-tuan jawab, tuan-tuan buat soalan, tak dapat, dan tuan-tuan boleh bertanya di dalam grup dan ramai rakan-rakan kita yang membantulah, membantu untuk persediaan kali ini. Sekian saja perkongsian saya pada kali ini. Semoga bermanfaat dan kami di tim Info Kejaya mengucapkan selamat maju jaya dan teruskan kecemerlangan anda. Sekian, terima kasih.